International. Terima kasih Prof kerana sudi bersama kami pagi ini. Mungkin pengenalan kepada para penonton. Warga UTM tahulah tentang UTM International. Latar belakang UTM International ni, Prof. Okey, untuk makluman, terima kasih Zaliha. Untuk makluman untuk latar belakang UTM International, kami diwujudkan sebenarnya untuk menjadi sebagai satu one-stop center. Apa-apa yang berkaitan dengan aktiviti, agenda pengantarabangsaaan universiti. Ini merangkumi dari segi aspek untuk kita meningkatkan aktiviti penyelidikan, aktiviti pendidikan dan juga untuk mendapatkan seberapa ramai pelajar internasional seramai yang boleh ke Universiti Teknologi Malaysia. So itu adalah menjadi macam kita panggil sebagai satu one-stop center kepada pihak universiti. Prof, pastinya juga banyak kali melawat universiti di luar negara dan kita dapat lihat bagaimana jaringan kerjasama itu sebenarnya penting, dan kita juga nakkan seperti mana kalau universiti-universiti di negara kita ini kalau buat kemasukan dapat menarik juga pelajar dari luar. Tapi dari segi perancangan terdekat dan juga perancangan jangka panjang, apa yang Prof lihat boleh dilakukan terutamanya bagi pihak UTM International? Okey, kalau saya boleh melihat dari segi aspek perancangan jangka masa pendek ataupun jangka masa panjang, ia sebenarnya masih lagi melihat kepada penjajaran apa yang telah dinyatakan di pihak Kementerian Pendidikan Tinggi itu sendiri. Kerana kalau kita lihat jangka masa pendek dan jangka masa panjang, dia akan berkaitan dengan inisiatif-inisiatif yang mungkin untuk short term, pendek dan juga jangka masa panjang. Untuk jangka masa pendek, mungkin antara yang kita boleh lihat adalah dari segi hubungan jaringan antara universiti, bukan saja di UTM tetapi di universiti di seluruh Malaysia bersama dengan universiti-universiti di global. So itu antara jaringan yang melalui aktiviti penyelidikan, pertukaran pelajar, research internship dan sebagainya. So itu antara aktiviti yang mungkin kita boleh lihat. Dan juga untuk melihat kepada jangka masa pendek, ada juga program seperti UTM yang kita akan jalankan, insya-Allah kita panggil sebagai University President Forum, yang mana itu adalah merupakan satu platform yang mana UTM sediakan bukan sahaja memberikan kelebihan kepada institusi pengajian tinggi di Malaysia, namun boleh membuka satu peluang untuk meningkatkan dan menambahkan lagi jaringan hubungan antara universiti-universiti di Malaysia dan juga universiti di peringkat global. Masuk tahun kedua dalam kerangka Pelantidakan Pelajaran Malaysia, bagaimana Prof lihat ini sejajar dengan apa yang ingin diantarabangsakan oleh pihak IPT kita? Oh, cantik soalan tu, Zaliha. Kalau saya boleh nyatakan, kalau kita lihat daripada pelan tindakan pendidikan tinggi Malaysia, dan juga dinyatakan dalam Malaysia Education Blueprint 2015 ke 2025, kita ada satu kita panggil sebagai lonjakan. Antara salah satu lonjakan yang telah dinyatakan secara jelas adalah berkaitan dengan kesohoran global. Itu satu. Jadi bagaimana universiti ataupun IPT, sama ada IPTS ataupun IPTA di Malaysia, memikirkan apakah strategi ataupun inisiatif bagi mendukung ataupun adanya penjajaran kepada apa yang telah dinyatakan di peringkat pusat, iaitu di peringkat kementerian itu sendiri. Sebagai contoh, kalau saya melihat daripada perspektif umum IPTA sebagai contohlah, IPTA. Kita ada 20 IPTA, yang mana salah satu platform yang kita guna pakai adalah melalui Jawatan Kuasa Pengarah Antarabangsa. Itu adalah satu platform yang mana ada dua objektif utama. Pertama, untuk setiap universiti awam berkongsi apakah best practices, apakah inisiatif-inisiatif yang sangat baik untuk dikongsikan bersama dengan universiti yang lain, supaya ia boleh menjadikan sebagai satu contoh untuk kita gerakkan daripada institusi masing-masing. Itu satu. Dan yang keduanya adalah seperti hasrat yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi itu sendiri, Datuk Seri Khalid Nordin, elemen sinergi. Elemen sinergi kerana ini sangat penting kalau kita nak menjadikan Malaysia sebagai hub pendidikan tinggi di rantau ini, maka elemen sinergi perlu diperkemaskan dan diperkuatkan antara IPTA dan sebagainya. So itu antara platform yang kita ada. Itu daripada perspektif umum. Daripada perspektif UTM itu sendiri, kita ada satu, of course penjajaran itu perlu, dan saya pasti penjajaran itu berlaku kepada semua IPT, tidak kira IPTA ataupun IPTS. Untuk UTM kita ada satu, kita punya
agenda iaitu kita panggil Envision 2025 2025. Salah satu kita panggil tujahan strategik yang ada adalah kita panggil sebagai keunggulan global. Kerana daripada sini dalam keunggulan global tu kita ada set of kita panggil sebagai strategi utama dan boleh juga diterjemahkan dalam bentuk penanda aras ataupun key performance indicator. So those are actually sebenarnya antara benda yang kita so penjajahan itu berlaku. Ya, Madia, setiap tahun ranking universiti itu menjadi tumpuan. Yang dah grad pun akan tengok juga ranking itu dan melihat bagaimana kita di mata dunia. Prof dah lama terlibat dalam bidang akademik, khususnya di peringkat universiti ini. Apa lagi usaha yang boleh dilakukan, yang telah pun dilakukan oleh UTM dalam aspek pengantarbangsaan? Okey. Kalau saya boleh respon dekat situ, untuk makluman di dalam perutusan tahun baru 2023 oleh Menteri Pendidikan Tinggi Yang Berhormat Datuk Seri Khaliluddin, beliau ada menyatakan ada satu agenda yang khusus iaitu dipanggil sebagai agenda jangkauan global Malaysia. Okay. So agenda ini adalah merupakan satu aspek yang utama yang mana dia akan lebih kepada bagaimanakah aktiviti ataupun strategi yang boleh dijalankan oleh pihak universiti. Tidak kira sama ada universiti itu adalah merupakan universiti penyelidikan ataupun universiti teknikal, universiti komprehensif ataupun universiti fokus dan sebagainya. Kerana masing-masing ada dia punya cara kelebihan untuk mereka memperkasakan, untuk menambahkan, meningkatkan keterlihatan mereka di situ. So antara mungkin yang saya boleh nyatakan juga adalah mungkin peranan bahagian Education Malaysia. Kerana sebenarnya untuk makluman antara elemen yang penting adalah untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pendidikan tinggi di rantau ini. Maka saya melihat peranan bahagian Education Malaysia adalah sangat penting. Sebagai contoh, kita ada di US, kita ada di Australia, Indonesia, Mesir dan sebagainya. Mereka ni adalah merupakan kita punya so-called macam duta atau ambassador untuk kita nak menarik lebih ramai pertamanya pelajar ke Malaysia dan yang keduanya mungkin boleh menarik juga institusi pengajian tinggi yang di luar untuk bekerjasama dengan dengan Malaysia. So saya boleh kongsi sebagai contoh antara inisiatif yang telah dilakukan ni di Malaysia ini sendiri di IPTA kita telah ada sehingga ke Februari kita ada lebih kurang dalam 85,000 pelajar antarabangsa yang sedang mengikuti pengajian di Malaysia sepenuh masa. Adakah ruang nombor itu ditinggikan lagi, Prof? Pasti. Kerana sebagai contoh, kalau kita lihat, kalau saya melihat 5 universiti yang teratas yang mempunyai bilangan pelajar yang tinggi, contoh seperti USM, UPM, UKM dan juga UTM sebagai contoh. So UTM itu sendiri kami mensasarkan sebenarnya untuk tahun ini untuk kita mencapai sebanyak 6,000 pelajar antarabangsa full time dan sehingga ke hari ini kita ada lebih kurang dalam 5,000 pelajar daripada 83 negara. So saya pasti dan agenda ini memang merupakan agenda secara keseluruhan oleh universiti di Malaysia untuk memastikan bahawa again Malaysia untuk menjadi hub pendidikan tinggi di rantau ini. Boleh Prof terangkan kepada para penonton UTM UPF apa sebenarnya kolaborasi tersebut? Okey, untuk maklumat sebenarnya salah satu kita panggil inisiatif jangka masa pendek adalah kita panggil sebagai University Presidents Forum. Daripada term itu sendiri untuk makluman Zaliha dan juga penonton tahun ini adalah merupakan tahun yang kali yang ke-13 UTM telah mengadakan program UTM UPF. Daripada term itu sendiri Presidents Forum bermaksud ini adalah satu platform yang mana Presiden Universiti ataupun di Indonesia dipanggil sebagai rektor ataupun di Malaysia dipanggil sebagai naib chancellor berkumpul untuk membincangkan hala tuju bagaimana untuk meningkatkan hubungan jalinan kerjasama antara universiti dengan di luar dan juga universiti di Malaysia. Dan untuk makluman juga sebenarnya antara kita panggil tema dia adalah innovating solution ataupun menginovasikan penyelesaian. So bila menginovasikan penyelesaian dia memang lebih kepada platform yang kita sediakan yang akan memberikan kelebihan kepada universiti di Malaysia untuk kita melebarkan lagi jaringan bersama dengan universiti di luar. Untuk makluman setakat ni kita dah ada lebih kurang dalam 75 peserta international yang mana mereka adalah merupakan
presiden ataupun rektor ataupun wakil rasmi daripada presiden yang membawa agenda universiti masing-masing untuk bekerjasama dengan universiti di Malaysia. Masih ada ruang untuk penyertaan? Oh, pastinya. Untuk makluman, program ini akan dijalankan di Johor pada 8 hingga 10 Ogos dan insya-Allah penyertaan tu kita akan mendapat lebih penyertaan dan tarikh tutup dia sebenarnya adalah untuk 10 Julai. So 10 Julai. Jadi maksudnya sekarang ni memang kita ada masa kurang lagi. Seminggu. Ya, ada lagi masa untuk terutamanya mungkin universiti di awam, universiti di Malaysia, IPTA untuk ataupun IPTS untuk daftar so that kita boleh dapatkan program ni. Cuma satu saya nak tambah, Zalia. Antara keunikan program UPF ni adalah kita ada menyediakan ada satu bengkel untuk kita panggil matching grant, research matching grant. Yang mana akan ada IDN ataupun pada akhir bengkel tersebut akan ada beberapa kertas kerja yang mana kertas kerja penyelidikan yang boleh dikongsikan oleh UTM. Mungkin akan ada dia punya dana ada untuk kertas kerja tersebut. Dan juga yang mana peserta-peserta yang lain yang akan hadir juga akan dapat mengadakan dana so that kita boleh daripada dana tersebut kita boleh gerakkan aktiviti penyelidikan dan seterusnya kita dapat eratkan lagi, dapat kuatkan lagi hubungan kerjasama dan kita boleh terjemahkan dalam bentuk publication, research collaboration dan sebagainya. Baik, laman webnya Prof? Okey, laman web dia sebenarnya boleh pergi ke www.utm.upf dan mungkin makluman dia sebenarnya memang kita ada sentiasa dinyatakan di dalam website UTM. Kurang seminggu untuk pendaftaran. Terima kasih Prof kerana sudi meluangkan masa dari Johor ke KL untuk berkongsi info penting ini. Sekali lagi terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Arifin Abu Hassan yang merupakan pengarah UTM International Universiti Teknologi Malaysia.